Okey, kita mulakan. Um, tajuk bab 6 bab penulisan rumusan. Okey. Bab 6 ini uh, cikgu sikit nampak sebenarnya kita orang di tepi tu. Tak buang. Okey. Siapa ada soalan tu tak? Tak ada jangka sudut. Nanti beli. Tak ada jangka sudut, rugi kamu nanti. Takut soalan biasanya catapai ni soalan yang sangat mudah. Mudah bukan sebab apa. Ni saya cakap tentang catapai sekejap Sebab Haziq kata dia tak ada jangka sudut. Kenapa cikgu kata mudah? Sebab dia hanya ada satu keyword saja. Kalau soalan itu menggunakan istilah lukis carta yang sesuai, awak tak ada pilihan lain. Buat carta lah, takkan kamu nak buat gambar. Tapi kalau dia kata lukis graf yang sesuai, banyak benda kamu kena fikirkan. Itulah rugi kalau tak jawab catapai. Soalan-soalan berkaitan catapai lah. Okey, balik kepada nanti kena carilah, kena belikah jangka sudut tu. Okey, sama juga yang lain. Kalau tak ada jangka sudut tu, ikhtiarlah untuk mengadakannya. Okey, berbalik kepada kita punya soalan rumusan untuk tadi. Besarkan je lah. Okey. Rumusan ini dia ada dua, ada apa nama? Ada 3, 6.0, 1, 2. Ada 4, ada 6.0. Ini pengenalan dia. Kemudian 6.1. 6.1 ini adalah dia punya untuk bahagian B tu. Bahagian B dalam anda punya Google Form ataupun ini adalah objektif pertama. Objektif pertama ataupun yang kamu tulis dalam bab 5, 5.2. 5.2. Kalau dalam bab 5, dia adalah 5.2. Kemudian dia ada 6.2, 6.1 dan dia ada 6.2 dan ada 6.3. Itu kemudian saya expand sebab dia di muka surat yang lain. Okey, 6.1 ni, 6.0 ni adalah dia punya rumusan. Pengenalan kepada rumusan bab rumusan ini saja. Ini adalah pengenalan kepada bab rumusan sahaja. So, bila kamu baca ayat-ayat dia ni, kamu boleh guna pakai, ubah sesuailah ayat yang diberi. Sebab saya cikgu ada letak dalam channel channel PA kita, bab 6 ini. So, kamu boleh rujuk dekat situ, ubah sesuai ayat dia sahajalah. Okay, jangan ikut 100%. Okay. Cara penulisan dalam channel tu pun, kamu ikut saja yang cikgu bagi dekat channel. Ikut saja. Sebab dia dah dalam bentuk Word. Okay, Word document. Jadi, ini memang dah betul-betul bentuk, bentuk justify, spacing ni antara ni memang sudah 1.5 spacing. Lepas tu memang sudah font 12. So, kamu ikut saja. Dan penulisan untuk bahagian sini pun, ikut saja huruf besar ni dengan bold. Ikut saja. Tapi jangan kata jenis penyakit juga. Kamu letaklah anda punya telefon. Kalau telefon, model telefon Redmi yang digunakan oleh pelajar-pelajar, oleh remaja di kampung apa-apa. Tak sini. Okey, sebab ini adalah Cikgu, apa? Dengar sih. saya record GM lah. Record lah. Yep. Saya pun sedang record ni juga, record ViewBot ni juga. Kalau kamu record, nanti dia masuk file siapakah?
Bukan File masuk saya File T, rasanya. file T. IT, okey. Oh, kelas saya share cikgu. Boleh, 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 boleh. Okey, apa lagi? Apa saya cakap tadi? Cikgu cakap pasal apa tengok? Bab 5. Bab 5. Sekejap lah. Okey, sini tulis ikut apa anda punya objektif. Cuma janganlah tulis dengan ayat dengan kata tugasnya. Mengenal pasti jenis-jenis handphone Realme yang digunakan dalam kalangan remaja di kampung nombor 6. Jangan letak mengenal pasti, just tulis sahaja jenis-jenis model Realme, telefon pintar Realme yang digunakan dalam kalangan remaja di kampung nombor 6. Contoh, tulis itu sahaja. Okey. Dalam kamu banyak tanya dengan cikgu, pengenalannya berapa? 15 perenggan ke cikgu? 17 perenggan ke cikgu? Lepas tu saya akan reply, jadikannya 4 muka surat kan? Sebab dia tak tentu berapa perenggan. Okey, untuk bahagian 6.1 ni, barulah boleh dikatakan hanya ada berapa perenggan sahaja. Okey, 6.1 iaitu untuk objektif 5.2 kamu hanya ada lebih kurang, bukan lebih kurang lah, dia memang sama ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4 atau 5 perenggan sahaja. Ini tak ada kena-mena dengan muka surat. 4 atau 5 perenggan sahaja. Okey. Kenapa ada 4 atau 5? Atau 5 ini yang jarang berlaku lah. Kebanyakannya 4. 4 perenggan saja. Okey. Kebanyakannya 4 perenggan. Dan 5 perenggan boleh juga berlaku kalau item objektifnya banyak. Tapi saya lihat rata-rata kita punya objektif sekarang ada sampai 5 hingga 7 objektif item. Maksud cikgu, dalam objektif pertama, kamu hanya ada berapa yang responden kena jawab ya atau tidak. Ada yang sampai 5 item, ada yang sampai 7 item. Itu yang akan mempengaruhi bilangan perenggan ini. Okey? Cikgu, Ya. saya tak faham Kamu tak faham yang mana? item tu. Okey, kalau lihat 5.2, kan ada orang akan jawab tidak setuju, kan? Dia akan tik tidak setuju, kan kamu ada letak banyak tidak setuju, setuju ataupun kurang setuju. Ini contoh dengan setuju. Ini tidak setuju, kurang setuju dengan setuju. Kamu bulat. Ini dalam bentuk Google Form kamu ni. Okey, apa yang ditanya sini? Contohlah, keluarga bahagia kan? Ciri-ciri dia. Ciri-ciri keluarga bahagia. Bertanggungjawab. Betul, bertanggungjawab. Kemudian ini kasih sayang. Saya pun dah tak ingat sudah. Kasih. Apa lagi, Syed? Tolong cikgu Syed. Syedira, apa lagi dia punya ciri-ciri? Sambung je lah. Mengambil berat antara Mengambil satu sama lain. berat antara satu sama lain. Lain. Sikit lagi. Meluangkan masa bersama keluarga. Meluangkan masa bersama keluarga. So, orang akan tanda di sini kan. Apa-apalah yang dia akan tanda, betul? Ini dalam Google Form kamu ni. Bentuk dalam Google Form kamu. Ini yang dimasukkan dengan item. Inilah item. Satu objektif. Kan objektif pertama kamu ada berapa item? Inilah item. 1, 2, 3, 4. So, ada 4 item. So, item-item ini yang akan mempengaruhi bilangan perenggan kamu. Mana yang menggunakan model telefon tu? Agak banyak kan model telefonnya? Ataupun Iqbal, dia apa nama kereta tempatan. Ada banyak kan
jenis-jenis kereta tempatan yang kamu senaraikan Ada dalam 6. objek. Berapa Ige? 6. 6. So 6, kalau 6 kamu akan dapat 4. Jadi 6, 5 sama ada 5 item tu 5 hingga 7. Kebanyakan kamu buat item-item ni ada 5 hingga 7. So cikgu rasa memang anda semuanya akan menghasilkan 4 perenggan sajalah. 5 perenggan ni apabila item kamu banyak. Macam yang senior kamu buat. Ni contoh senior ni. Yang cikgu bagi contoh ni. Senior anda hari tu boleh sehingga berbelas item. Okay. So kalau berbelas item, dia akan menghasilkan sehingga 5 perenggan. Untuk 6.1 ini. 6.1. Objektif dia yang pertama. So untuk kelas kita tahun ini, sebab tu saya fixkan hanya sehingga paling banyak pun 7 item saja. Sebab saya tak mahu banyak sangat bahagian bahagian bab 5 kamu, okey, penerangan bab 5 dengan penerangan bab 6. Tu kami fixkan kepada sehingga 7, paling maksimum pun 7 item. Swelin, berapa item kamu untuk 5.1? 7 juga kan? 7 tak silap saya. 6. 6 juga kan? So, in between tu memang dapat 4 lah. 4 perenggan sajalah. Rata-rata kita ni. Okay. Jadi, saya boleh beranggapan boleh hanya ada 4 perenggan sajalah. Okay, 4 atau 5. Ini standard dia 4 atau 5. Tapi kebanyakannya akan dapat 4 perenggan. Okay, 4 perenggan ni, apa itu 4 perenggan? Okey, 4 perenggan yang saya maksudkan. Perenggan pertama. Okey, cikgu guna contoh ini juga. Perenggan pertama ni, ini. Kalau kamu baca dalam yang saya share, perenggan pertama ini hanya okey. Salah. Delete, sila delete. Sebelum cikgu explain perenggan pertama, kedua dan ketiga. Setakat ni boleh bahawa kamu hanya ada untuk 6.1 kamu hanya ada 4 atau 5 perenggan saja. Boleh faham setakat itu So nampak berapa igit perenggan kamu tulis untuk bahagian 6.1. Baik. Apa yang nak kamu buat sebelum menulis perenggan? Ini yang penting. Sebelum kamu menulis perenggan dalam 6.1 ini. Okey, ni saya tunjuk ke sebelah sikit. Ini apa yang kamu perlu buat sebelum menulis 6.1 perenggan-perenggan tadi kan? Okey, kamu kena buat perkara ini. Ulang balik. Syadira, tolong sebutlah kamu punya 5, ini 5.2. Ini kamu sekejap. Yang cikgu nak buat ni, kamu kena buat dalam bentuk dalam penulisan juga, tapi perkara-perkara ini kamu letak di lampiran. Okey, dalam bahagian lampiran. Kan dalam kita punya penulisan ni ada satu bahagian lampiran. Kamu tepuk semua yang cikgu buat ni dalam sana. Kamu ini kena type ni. Barang yang cikgu tulis ni kamu kena type juga, tapi masukkan di lampiran. Okey, tulis sini. Sini kamu tulis objektif anda. Apa ciri-ciri nak? Nak Syadira? Ciri-ciri. Ciri-ciri keluarga bahagia. Harmoni. Keluarga harmoni. Penuhlah dalam kalangan murid Taman Malehah kan? Tulis dengan penuh. Nama ni tulis dengan penuh. Okey. Apa ciri yang pertama tu? Mengambil berat antara satu sama lain. Mengambil berat antara satu sama lain. Lagi? Bertimbang rasa, memahami. Bertimbang rasa dan memahami nak. Lagi?
Meluangkan masa bersama ahli keluarga. Meluangkan masa bersama ahli keluarga. Lagi. Sentiasa menerapkan nilai agama. Sentiasa menerapkan nilai agama. 1, 2, 3, 4. Sikit lagi. Sentiasa memberikan sokongan antara satu sama lain. Sentiasa memberikan sokongan antara satu sama lain. Okey. Anda punya skala kamu guna tidak setuju kan? Tidak setuju. Kemudian kurang setuju. Setuju, Kemudian sangat setuju. ada empat kah? 5, cikgu. Oh, yang guna 5 tu lah. Kejap. Kalau guna 5. 5-nya Sangat tidak setuju. ya. Tidak setuju. Sangat tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Kurang setuju. Kurang setuju. 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 Sangat setuju. Sangat setuju. So, ada 5. Okey. Boleh beri untuk yang pertama ni, Syadira, boleh beri dia punya itu angka-angka. Sangat tidak setuju berapa? 0. 0. Peratus lah. Ambil yang peratus. TS 0 juga. 0. Sekejap, saya letak dalam bentuk peratus lah. Supaya semua orang tahu dia adalah peratus. Okey. Git, KS? Sekejap, cikgu, saya cek. 20. 20%. S? 80%. 80. SS? Habis dah. 100. 100. Salah, cikgu. Yang KS ya 0. KS 0. SS 20. 20. 80. 80. Okey. BRM tu apa? Bertimbang rasa. Sekejap. Untuk sangat tidak setuju 0. Tidak setuju. 3%. Kurang setuju. 0. Sangat 37% dengan 60. 60 dekat SS. Setuju aja. 37. 37. Okey. Apa tu? Yang ketiga? Lupa dah. Yang ketiga sangat tidak setuju 0. 0. Tidak setuju. Kayak 0. 0. KS? 3. 3. Setuju. 33. 33. SS? Dengan 63. 63. Lagi? Sentiasa memberi 0. 0. TS? 0. 0. KS? 3. Setuju. 33. 33. Sangat setuju. 63. 63 juga. Okey. Last kali? Last kali 0. 0. TS 0. 0. 0 juga. Setuju. 6. 60. SS 40. 67. 67. Dekat kurang setuju ya 6, cikgu. Oh, kat sini 6. Okey. Sangat setuju. 27. 27. Pasal 67 ha. Okey, thank you. Baik. Ini semua ni kamu tulis dengan type dengan cantik, tapi jangan dimasukkan dalam mana-mana bab, cuma dilampirkan dalam bahagian lampiran. Bukan bab yang akhir sekali. Okey, bahagian yang akhir sekali lampirankan. Baik. Tadi cikgu kata sebelum nak buat 6.1 mesti hasilkan jadual warna pink ini dahulu. Okey, mana nak dapat jadual warna pink ini ialah kan kamu sudah buat jadual, ingatkah dalam 5.2 kamu ada buat setiap sebelum catapai kena ada jadual atas itu kan? Okey, jadual-jadual itulah kamu combinekan dalam satu jadual warna pink ini.
Boleh ha? Macam yang Syadira buat. Syadira tadi kamu dapat nilai-nilai ni daripada bab 5 tu kan, yang jadual-jadual atas tu kan. Ya, ya, ya. Bawah dia catat lah, atas ni jadual kan. Ya, betul, betul. Jadual-jadual itu dalam bab 5 dia satu per satu kan. So sekarang cikgu nak kamu ambil jadual saja, compilekan, satukannya dalam satu jadual besar warna pink ini. Okey, sebab jadual ini saya akan gunakan untuk melihat bahagian 6.1 kamu. 6.1. Baik. Bila sudah selesai ni, baru kita pergi kepada langkah seterusnya. Okey, langkah seterusnya saya tukar color untuk membezakannya warna biru ini. Okey. Langkah Cikgu, kedua. lampirannya bahagian sama dengan 6 ya ke cikgu? Ataupun lain? Lain. Belakang sekali. Lepas 6.0 ni, ini bab kesimpulan kan? Lepas itu 7. 7 itu rujukan. Ya. Lepas rujukan tu lah lampiran. Okey. Kiranya last kali. Lampiran lah, apa-apa lampiran kamu nak letak. Nak letak gambar kamu bersama dengan bersama siapa nama Tek? Kalau kamu ada betul-betul pergi interview orang lah, kamu ambil gambar bersama dengan, kalau orang interview tu izinkan. Kalau dia tak izinkan, tak boleh kamu tak gambar dia. Ataupun kamu ambil gambar anda sedap screenshot kamu punya WhatsApp kah, bolehlah letak dalam lampiran. Okey, faham cikgu, faham. Kalau ada, kalau tak ada pun tak apa. Lampiran ni tidak ada markah pun. Cuma untuk bahagian ini saya perlu. Okey? Saya rasa kami semua cikgu perlukan bab ini, bahagian ini. Okey. Apa yang kamu kena buat dengan sini ialah kamu hanya perhatikan dua sini. Kolom dua ini. Kolom dua ini. Hanya perhatikan kolom dua ini. Kamu buat ranking. Cari siapa yang paling tinggi. Okey. Kalau kita perhatikan, sebab tujuan kita, objektif kita ialah nak mengenal pastikan dalam banyak-banyak ciri-ciri ini, ciri-ciri mana yang paling dominan. Ini yang kita nak letak dalam bab 6.1, bab kesimpulan dia. Kesimpulan untuk objektif pertama. Ada 5 item, 5 ciri. So, dalam kelima-lima ciri tadi, mana ciri yang paling dominan, paling majoriti orang sokong. Ini sebenarnya yang kamu buatlah. Bab 5 tadi, kamu hanya mengulas. Ciri pertama macam ni bilangan orangnya, kenapa seramai 80% yang menyokong, kenapa, pendapat-pendapat yang menyebabkan ciri bertimbang rasa atau begitu ramai orang menyokong, kenapa. Itu cerita bab 5, kamu mengulas. Masuk bab 6, kamu membuat kesimpulan. Dalam semua kelima-lima ciri ini, ciri mana yang paling dominan. So, macam mana kita nak confirm mana satu yang dominan? Kena hasilkan jadual ini dan lihat bahagian sangat setuju. Sangat setuju ni yang membantu kamu. Okey. Sebenarnya sebab ada dua lah. Sangat setuju dengan setuju. Baik. Dalam bahagian sini, sangat setuju ni dengan setuju ini, mata kamu dapat nampakkah mana nilai yang paling tinggi? Cuba bagi tahu. Nilai mana yang paling tinggi yang kamu nampak? 80. 80 kan? Okey, 80 nilai yang paling tinggi. Jadi, ini kamu tulis dia sebagai nombor 1. Maksudnya, ciri pertama inilah ciri yang paling dominan. Okey. Bukan hanya tengok sangat setuju tau. Kena tengok kedua-dua ni. Sebab kedua-dua ini adalah bahagian yang positif. Jangan ambil bahagian yang negatif. Kita asyik mahu bahagian yang negatif. Contohlah, tiba-tiba di sini 80.
Pun kamu kata ini yang paling tinggi. Jangan, kita tak mahu bahagian yang negatif ni kita tak mahu. Walaupun dia paling tinggi. Maksudnya ini tak boleh pakailah nilai ni. Kita hanya rujuk kepada nilai sebelah sini. Belah yang positif. Saya tak kata mestinya sangat setuju atau tak setuju. Belah yang positif. Kalau yang menggunakan tidak setuju, kurang setuju dengan setuju, mana yang positif? Mana yang positif? Kalau guna ada pelajar, ada kita orang yang guna skala 3, skala Likert ni. Mana yang dipanggil positif? Tak ada yang menjawab ke? Klik. Ulang, cikgu. Si dengar gila tadi. Okey. Yang menggunakan skala 3 skala ini. Tidak setuju, kurang setuju dengan setuju. Mana satu yang dipanggil nilai yang positif? Setuju. Yang setujulah. Jadi, siapa-siapa yang buat 3 skala ini, ambillah bahagian yang setuju sahaja. Kalau yang guna ya dengan tidak, mana yang skala yang positif? Ambil ya aja. Ambil ya aja. Kamu lihat bahagian ya sahaja untuk kamu tentukan kedudukan ranking macam cikgu buat ni. So, jangan kata bila cikgu tunjuk guna 5 skala Likert, dah pening kepala kamu. Cikgu, kami guna 3 skala Likert je. Tidak setuju, kurang setuju dengan setuju. Mana tu kamu nak pakai? Kan cikgu dah padah. Ambil yang positif. Bukan item. Ambil yang kategori skala yang positif. So, kalau yang guna 5 skala Likert, skala yang positifnya adalah setuju dan sangat setuju. Jadi, kena lihat kedua-dua bahagian sini. Kalau yang guna 3 dengan 2 ni senang nak tahulah. Mana ranking yang paling tinggi, itulah nombor 1. Ranking kedua, itulah nombor 2. Kedua tertinggi dan ketiga tertinggi. Okey. Ada soalan ke? Cikgu, bahagian bahu teks saya kata. Kalau yang ya tidak, kena buatlah. Maksudnya, kena kamu tentukanlah kategori jawapan. Kan contohlah ada 5 item. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 item. Dalam 5 item ni, ya mana yang paling tinggi? Mungkin nombor 1 hanya ada 7 orang yang jawab. 23 orang kata tidak. Guna peratus Salah. Guna peratus. Guna peratus. Mungkin 7%. Lagi yang tidak ini 93% kata tidak. Jadi janganlah kau ambil dia yang paling tinggi. Tengoklah item kedua berapa peratus, item ketiga berapa peratus. Kena buat juga. Semua orang kena buat. Tak kiralah apa dia punya skala yang dia guna pakai. Sama ada guna yang 3 ini kah? Ataupun ya tidakkah, kena buat jadual warna pink ini juga. Pagi Tek Aziz. Saya bela Tek fikir yang di present. Ajak pola. Kena buat semua orang. So, untuk bahagian yang jadual pink ini, semua tak semestinya 5 skala Likert. Yang 3 dengan yang ya tidak kena buat juga. Okey, kena buat juga. Okey, so patah balik. 80 Tek nombor 1 kan? Okey, cari lagi yang kedua. Ada tak nilai tertinggi yang kedua? Dalam sini, daripada sini, daripada kawasan ini. Kawasan ini. Ada tak nilai tertinggi yang kedua kamu nampak? Nilai mana yang tertinggi yang kedua? 80 yang pertama. 67. 67 ni kan? So ini kamu letak dia sebagai yang kedua. Betul? So apa ciri-ciri keluarga bahagia yang kedua dominan? Yang kedua majoriti orang sokong adalah ini. Tok Tek nombor 1. Ini Tek nombor 1. Ini akan jadi nombor 2. Okey. Cari lagi. Nombor 1 dah ada. Nombor 3 lagi. Cuba cari dalam sini. Ada sikit nombor yang kamu nampak yang dia kedudukan yang ketiga.
Hmm. Kamu kena jawab ah. Sebab kalau saya jawab, saya tahu. Saya nak kamu yang jawab. 63. 63. Okey, betul Haziq. 63. Tetapi 63 ni ada dua. Maksudnya 63 ni ada 2 igit kan? 2 igit item. Tidak menjadi masalah. So, kedua-dua ini akan jadi ranking ketiga. Maksudnya siapa ni? Ini tok nombor 1, tok nombor 2. Maka dua item ini akan jadi nombor 3. Dan of course lah, paling akhir adalah yang ini ranking ke-4. Ini saya tulis sebagai ranking. Ranking ni kedudukan lah. Okay, kedudukan. So, sudah tentukan. 1, 2, 3, 4. Baik, so dalam kes ini, bila sudah selesai ini, okay, ini akan jadi yang keempat lah. Okay, ini keempat. Bila sudah selesai ini, barulah kamu pergi kepada, saya sambunglah di sebelahnya. Barulah kamu nak menulis. Okay, menulis perenggan tadi ingat. Kamu kena tulis perenggan seperti sini kan? Kamu kena tulis perenggan. Kan cikgu kata ada 4 atau 5 perenggan. So, kita dah ada kedudukan tadi. Kedudukan yang color biru ni. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. So, okay, perenggan ni saya guna color lain pula. Warna orange. Okay. Jadi, kan kita ada 4 atau 5 perenggan kan? So, kamu tulis perenggan 1. Perenggan 1. Saya letak sini lah. Perenggan 1. P tu P ya. P tu perenggan. Perenggan 1, kamu hanya tulis tentang ciri ini. Perenggan 1, MB, saya sudah lupa sudah apa. MBA 1 sama lain. Mengambil berat antara satu sama lain. Jadi, maksudnya sekarang, okay. Kalau kamu lihat perenggan dekat yang diberi contoh ini, baru cikgu boleh bercakap. Dalam perenggan ini, salah. Okay, dalam perenggan yang cikgu conteng ini, kamu hanya bercakap tentang mengambil berat antara satu sama lain. Okey. Hasil daripada dapatan yang telah dibincangkan, pengkaji mendapati bahawa ciri mengambil berat antara satu sama lain merupakan ciri keluarga harmoni yang paling banyak disokong, yang paling banyak dialami oleh penduduk Taman Maliha. Kamu ubah sesuaikanlah ayat dia. Boleh Cikgu, nya lebih kurang kedak 5.3 ya lah cikgu. Yes, cuma sekarang kita susunnya mengikut ranking. Oh. Tapi jangan kamu copy paste ayat 5.3 kamu copy paste ke situ, tidak. Janganlah juga buat macam tu. Oh, boleh ayat timpun cikgu. Boleh ayat macam yang contoh ni pun okey juga. Hasil daripada dapatan, sebab kita nak memolah kedudukan, ranking tinggi siapa. Sebab tu dia guna ayat hasil daripada dapatan pengkaji mendapati bahawa ini adalah paling banyak mendapat sokongan. Bolehkah? Boleh. So, satu perenggan ni hanya untuk ranking pertama. Siapa-siapalah ranking pertama anda punya item, tulis dekat sini. Jadi, kalau kamu lihat contoh yang cikgu bagi, atas ini, okay, daripada yang atas ni, dia hanya menggunakan ayat saja. Ayat yang memadahkan bahawa ciri ini paling
paling dominan, paling ramai orang memberi sokongan. Ayat dia yang kedua, okey, ayat dia yang kedua ini adalah pembuktian. Okey, adalah pembuktian. So, pembuktian ini kalau anda dapat mencari bukti lain daripada 5.2, itu yang terbaik. Kalau kamu tak boleh nak cari bukti lain, kamu ambil daripada 5.2, kan 5.2 ada bukti yang kamu kena sertakan. Kamu ambil yang 5.2, letak di sini. Cikgu tak kata dia salah, tapi ada kurang sikit lah markahnya berbanding kalau kamu gunakan bukti yang baru. Memahami ke tidak? Sebab dalam 5.2 mesti ada pembuktian. Ayat pertama, bukan hanya kamu mengulas angka. Angka ini tertinggi, ini paling majoriti, ini mendapat 0%, sangat tidak setuju, 0%. Bukan itu saja, kan cikgu dah explain hal itu. Mesti ada pembuktian sekali. So, dalam bab 6 ini pun, benda yang sama kamu kena buat. Membuat ayat pernyataan, which is ayat yang pertama ni ayat pernyataan lah yang cikgu letak warna orange ni. Ini ayat pernyataan. Ayat yang kedua ni adalah ayat pembuktian. Pembuktian sama ada kamu nak guna bukti yang lama kamu letak sini atau kamu nak cari yang baru. Mana-mana cara membukti kamu guna itu mesti adalah. Cuma kalau yang menggunakan bukti yang lama, sokongan yang lama, cikgu guna istilah bukti sebab kita nak membuktikan bahawa pernyataan kita itu disokong oleh orang lain. Bukan hanya disokong oleh Google Form kamu sahaja. So, itu dipanggil bukti. Bukti disokong lah. Kalau kamu guna bukti yang disokong daripada bab 5, kamu copy paste letak sini, markahnya ada kurang sikit. Kalau kamu mencari bukti yang baru, markahnya lebih besar, lagi baguslah, boleh mempengaruhi markah kamu lah. Itu saja. Tapi bagaimana apa cara sekalipun, mesti ada pembuktian. Kalau kamu hanya letak ayat pertama ini saja, susahlah saya nak bagi markah yang baik. Kan? So, ini semua ada dalam contoh. Saya dah bagi dekat channel. Kamu boleh rujuk. Macam mana cara penulisan untuk bab 6. Okey. So, perenggan pertama ini untuk ranking nombor 1. Dan saya tahu sudah, kamu mesti tahu. Perenggan kedua ni untuk siapa? Perenggan kedua ni untuk penulisan ranking yang kedua lah. Jadi, ulang balik sini. So, P1 untuk ranking pertama. Jadi, perenggan kedua. Siapa perenggan kedua kalau ikut sini? Ini kan. Sentiasa memberi sokongan antara satu sama lain. Jadi, perenggan kedua hanya bercerita tentang ranking yang item ranking kedua. Perenggan 1 tadi, item ranking pertama. Perenggan 2, item ranking kedua. Yang color biru ni. Jangan kamu ambil yang warna merah ni. Yang color biru. Okey, kemudian perenggan ketiga. Perenggan ketiga, item ranking ketiga. Ada 2. MBB mengambil berat. MBAK dan sentiasa. Okey. Doiget tu. Jadi dalam perenggan 3 agak panjang lah sebab ada dua ciri yang kamu tulis dalam perenggan ketiga. So perenggan 3 ni agak panjang. Mula-mula kamu menceritakan tentang ciri yang pertama. Ciri
Ini saya tak ingat dah apa nama ciri itu. Kemudian kamu terus sambung untuk ciri yang kedua. Sentiasa mengambil berat ini. Semuanya mengambil berat. So, ada dua. Jadi perenggan yang ketiga kamu agak panjang lah untuk shade. Kalau sebab ni anda punya contoh. Jadi perenggan ketiga kamu agak panjang. So, tapi pembuktiannya tetap juga. Maksudnya macam ni. Dalam ni saya sempat tak snap untuk yang ketiga. Oh, tak habis. Jadi, okey. Nombor untuk perenggan ketiga, kamu ada dua ciri kan? Dalam perenggan ketiga ni ada dua ciri. Sini ada dua ciri kan? Dua ciri tadi. Jadi, bahagian yang pertama, perenggan kamu akan panjang lah. Panjang lagi perenggan ni kamu tulis ni. Perenggan. Panjang kamu tulis. So, untuk separuh daripada perenggan tu, ceritakan ciri yang pertama. Okey, di samping itu pengkaji juga mendapati bahawa apa nama ciri kamu tadi? Bahawa ciri ciri ini merupakan ciri ketiga tertinggi yang dihadapi oleh ceritalah hal ini disebabkan majoriti apa-apa semua. Okey. Habis cerita tentang dengan bukti sekali habis. Okey, selain ciri tersebut, kamu samalah. Selain daripada ciri tersebut, ciri sentiasa memberi tunjuk ajar kepada ahli keluarga juga merupakan ciri ketiga tertinggi yang dialami. Bukan dialami. Apa istilah bukan yang dialami. Yang ada pada ahli keluarga dalam kalangan penduduk Taman Malihah. Full stop. Okey. Buatlah dia punya sokongan pula. Bukti sokongannya. Daripada berita online, Harian Metro bertajuk ini menyatakan bahawa sentiasa memberi sokongan adalah penting untuk membina sebuah keluarga yang harmoni. Itu yang berita itu cakap. Itu kamu letak sini. Pembuktian yang baru. Mungkin dalam bab 5 tadi kamu guna pembuktian yang lain. So, untuk bab 6 kamu cari lagi bukti yang lain yang menyokong. So, untuk Syadira, perenggan ketiga dia agak panjang sebab dia menggabungkan dua ciri dalam satu perenggan. Okey. Now, perenggan ketiga sudah ada. Perenggan yang keempat. Okey. Okey, sambung. Perenggan yang keempat dia pula. Perenggan yang keempat dia pula siapa? Perenggan keempat dia pula bertanggungjawab. Mengambil berat. BRM ni lah. So, BRM. Okey. Samalah. Kamu guna ayat lah. Ayat kata ciri yang paling mendapat sokongan paling sedikit adalah apa? Ciri ini. Dalam ahli keluarga penduduk Taman Malihah. Kamu ceritalah mendapat sokongan yang paling sedikit. Ini kenapa ciri ini paling sedikit memberi sokongan? Mungkin kamu cari bukti-bukti bahawa sokongan mungkin kamu cari bahawa setiap keluarga, cikgu tengok apa benda BRM tu? Mengambil beratkah? Beri apa ini? Jap. Macam ni. Bertimbang rasa. Bertimbang rasa. Oh, bertimbang rasa. Mungkin kamu kata kenapa dia mendapat kurang sokongan? Mungkin kenapa dia dapat kurang sokongan? Berapa persen jadinya paling tinggi? Tapi kurang-kurang pun tinggi juga dia punya sokongan kan? 60% bah? Ya. 60%. Maksudnya tak payahlah kamu kata kenapa dia jadi paling sikit. Kamu hanya cari pembuktian bahawa memberi ulang lagi Syadira. Apa tu tadi Syadira?
Bertimbang rasa, Berti- memahami. Nombor 2 tu bertimbang rasa. Bertimbang rasa dan memahami kan. Kamu cari sokongan. Tak perlu kamu mention kenapa dia jadi yang keempat. Tak perlu mention kenapa dia jadi keempat. Kamu hanya mention Okey, ini cikgu. mendapat apa nama pembuktian apa? Hmm, Hmm? ciri yang keempat. Ciri yang keempat yang dominan adalah bertimbang rasa dan memahami. Okey. Seramai berapa orang yang yang menyokong 60%. Okey. Dalam harian Metro ataupun dalam utusan Sarawak menyatakan sesebuah keluarga yang harmoni perlu ada ciri-ciri bertimbang rasa dan di samping itu perlu ada memahami antara satu sama lain. Itu kamu capture daripada utusan Sarawak contoh. Kamu tulis dalam perenggan keempat itu. Nanti bila kamu rewind balik, apa? Tak ada, cikgu. Okey. Doreen buat masuk. So itu. Jadi sekarang ada berapa perenggan untuk Syarira? Ada 4 perenggan kan? Baik. Katalah. Ini contoh lain. Ini saya bagi contoh lain. Saya padam sedikit angka. Saya padam ini jadi ini saya padam. So sini akan jadi bertukar, ini akan jadi bertukar, ini akan jadi bertukar. Okey, saya letak sikit warna warna pink tadi. Contohlah ini kedua, ini akan jadi okey, saya padam juga. Sini akan jadi 50. Okey. 57. So ini akan 60. Akan 40. Contoh macam ni. Ini contoh kedua. Saya ubah sikit yang Syarira pun. So, kita buat ranking sekarang. Ranking color blue. Nombor 1 betul. Ini akan jadi nombor 2 betul. Sebab dalam bab ini, dalam bahagian ini, nilai ini paling tinggi kan? 67 betul. Okey. Selepas itu, kamu lihat apa lagi nilai tertinggi? Antara 3 tu. Nilai mana yang tertinggi? Nilai 63 kan? 67, 63. 63 nak? So ini akan jadi ranking ketiga lah. Okey. Sini? Mana lagi 60. 60. Oh, 60. Okey. Tak mau. Nampak juga jadi macam tadi. Masih macam tadi. Okey, saya ulang balik. Sama macam tadi juga. Warna pink. Saya tukar warna pink dulu. 60. Okey, sini akan jadi 60, 67, 64, okey 64. 67. Sini akan jadi 70, terus 30. Kemudian sini sudah 36, 34. 64 apa? Itulah 64. 1, 2, 3. Okey. Okey, yang ni. Ni betul nombor 2. Okey, dalam sini mana angka yang kedua yang ketiga tertinggi kamu nampak?
Mana angka ketiga tertinggi? Ini nombor 1. 64. 64 kah? Hmm. 64 kah? 67. 67 kan? Ah. 67. Jadi ini Tapi akan sama jadi dengan 2, cikgu. ha? Nya Oh ya, sama dengan dia 2. sama dengan 2. Temu. So okay. In case macam ini. Sekejap, saya padam. In case macam ini dia sama dengan nombor 2 kan? Syadira nampak. Ada 2 IG 67 sini kan? Ada 2 IG 67. So, terpaksalah kedua-dua ini akan jadi nombor 2. Fahamkah? Paham, cikgu. Sebab ada 2 IG 67. Walaupun 67 ni di bahagian setuju sahaja. Sebab kita kena consider kedua-dua yang positif. Kedua-dua yang positif ini kita kena ambil kira. So, dalam kes sekarang ini, 67 wujud di kedua-dua. Dekat setuju pun ada juga sikit. Dekat sangat setuju pun ada juga sikit. Jadi, kita kena ambilnya. Dua ciri ini akan jadi ciri yang ranking kedua. Macam ni. Boleh? Okay, kalau saya katalah, kalaulah di sini, saya letak suka-suka hati nombor sajalah. Malah saya nak hitung dia punya peratus tu. Katalah, salah. Katalah di situ saya letak 67, okey, 60, 64, 65. Saya angkat sebarang-sebarang ni. Okey, kalau kes macam ini, 67 ni akan jadi ranking kedua. Mana akan jadi ranking ketiga kalau macam ni? 65. 65. 65 ini kan? 65 ni. Ya. So, ini akan jadi nombor 3. Kemudian, antara ini dengan ini 64. 64. Okey, ini akan jadi nombor 4. Of course, ini akan jadi nombor 5. Betul ha? So, 1, 2, 3, 4. Salah. 1, 2, 3, 4 dan 5. Baik. Kalau kes macam ini, so, patah balik kepada perenggan sini. Okay, saya tukar colour warna orange. Jadi, perenggan 1 kamu betul. MBSSSL. Perenggan kedua kamu SMLLL ini. Jadi, perenggan ketiga sekarang siapa? MBBAK tu. Jadi, perenggan ketiga hanyalah ada itu. Satu item je. Okey, saya padam. Okey, itu perenggan ketiga. Yang ketiga kan? Okey, ketiga MMBAK. Perenggan keempat dia siapa sekarang? Perenggan keempat dia adalah bukannya tu lah perenggan keempat dah. SMNA. SMNA. Jadi perenggan. Okay, now. Perenggan keempat kamu adalah ini. Siapa ciri yang kelima tadi? BRM kan? BRM. Ya. Jadi oleh sebab dia adalah ciri keempat dan kelima, ranking keempat dan ranking kelima, selalunya ranking yang berbaki-baki ini, berbakilah cikgu kata, sebab tok tek ranking 1, tok tek ranking 2, tok tek ranking 3. Jadi 2 ranking 4, ranking 5 kita sebutnya sebagai ranking berbaki, berbalance. So, ranking yang berbaki ini digabungkan dalam perenggan 4. Biar. Okey, nampak tidak? Saya bagi 2 situasi tadi. Situasi tadi ranking perenggan ketiga ni ada 2 nak, sebab dia kedudukannya sama 63. Dan sekarang cikgu bagi situasi yang lain. Situasi lain yang mana tidak ada ranking, tidak ada nilai yang sama. So, kamu ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4 dan ranking 5. So, macam mana nak jadikannya perenggan adalah ranking 1
ranking 2, ranking 3, jadikannya perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3. Masing-masingnya ada perenggan sendiri. Tetapi ranking-ranking yang berbaki. Berapa baki ranking kamu? Untuk Syadira hanya ada 2 lagi lah baki kan. So bakinya semua di kumpul dalam perenggan 4. Baik. Bagi yang ada sampai 6 sampai 7. Ada 5, ada item 6, ada item 7. Pun sama juga. Hanya ranking 1, ranking 2, ranking 3 ditulis dalam perenggan berasingan. Faham? Hanya ranking 1, ranking 2, ranking 3 ditulis dalam perenggan berasingan. Ranking-ranking yang berbaki tadi, target ranking yang kamu ada, mungkin kamu, kalau yang Syadira ni hanya ada sampai 5 ranking lah, sebabnya ada 5 item. Kalau kamu ada sampai 7 item, mungkin kamu ada sampai 7 ranking. Ranking ke-7, ranking ke-6, ranking ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Kamu cari siapa kedudukan paling tinggi, jadi nombor 1. Siapa yang paling rendah akan jadi yang last. Jadi, ranking 1, 2, 3 letak dalam perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3. Ranking yang berbaki letak dalam perenggan 4. Sebab kamu hanya paling tinggi pun 7 perenggan, 7 item. So tak banyak lah dalam perenggan 4 kamu ni, tak banyak. Jadi rujuk pada, sebab cikgu tak ambil contoh dekat, cikgu tak show dekat sini, tapi dalam channel itu ada perenggan yang keempat dia, keempat atau kelima, dia menggumpulkan yang berbaki tadi, ranking yang berbaki. Boleh faham? 1, 2, 3 ada perenggan masing-masing. Perenggan 1 untuk ranking 1, perenggan 2, ranking kedua, perenggan 3, ranking ke-3. So, ranking yang berbaki. Ranking ke-4, ranking ke-5, ranking ke-6, ranking ke-7 dikumpulkan dalam perenggan 4. Cara penulisannya macam mana? Tengok dalam contoh yang saya bagi. Mungkin dalam contoh tu berbeza sikit lah sebab ada banyak item. So, kamu tengok cara dia menulis bahawa benda itu hanya dikumpulkan dalam satu perenggan sahaja. Perlu pembuktian? Yang perenggan 4 ini tidak perlu pembuktian. Sebab dia bukan kesimpulan utama. Kesimpulan utama tadi, perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3. Untuk 6.1. Boleh? Baik. Saya bergerak kepada, ini 6.1 kan? Okay, ini 6.1. 6.1 ni adalah objektif yang pertama. Okay, objektif yang pertama. 6.2, perkara yang sama juga berlaku. Okay, 6.2, perkara sama juga berlaku. Apa maksudnya perkara sama juga berlaku? Maksud cikgu tadi, sebelum kamu nak menulis perenggan-perenggan ini, mesti sediakan juga jadual warna pink. Ini warna merah. Tak apalah, samalah maksudnya jadual warna pink, warna merah. Yang kena tulis di lampiran. Hasilkan ini dahulu. Sini kamu punya. Apa Tek Syadira? Kamu punya objektif kedua, faktor kan? Ya, faktor-faktor keluarga So sini harmoni. faktor-faktor. Kamu tu dah apa faktornya? Letak skala-skala sini, sangat, tidak setuju, apa-apalah. Buat yang sama macam cikgu buat tadi. Semua macam ni. Kemudian hasilkan ranking. Hasilkan ranking dulu. Dari sisi tentukan mana nombor 1, mana nombor 2, mana nombor 3, nombor 4, lepas tu nombor 5. Seorang ketik nombor 5. Contoh macam ni. Dah ada ranking, barulah kamu patah balik ke sini untuk menulis perenggan. Jadi perenggan 1 ni untuk ranking nombor
1. Sama juga mesti ada bukti. Semua sama sebenarnya. Cuma yang cikgu nak emphasize, tekankan adalah jadual ini. Jadual yang cikgu bulat-bulat ni pakai anak panah ni. Jadual ni yang cikgu nak tekankan hari ni sebenarnya benda ini. Ini untuk yang kedua, perenggan kedua. Lepas tu perenggan ketiga. Ini akan masuk perenggan ketiga. Jadi baki-baki tu, baki-baki ranking akan jadi perenggan 4. Siapa baki ranking? Baki ranking adalah yang keempat dengan yang kelima. Mungkin yang keenam, mungkin yang ketujuh. Berdasarkan berapa item kamu. So, ini masuk perenggan keempat. Ini masuk perenggan keempat. Tidak perlu pembuktian lah. Cuma yang dominan tadi, perenggan satu. Ini, perenggan satu ini. Dengan ini. Dengan yang ketiga ni. Perlu ada bukti. Yang keempat tak perlu kamu letak bukti. Kamu hanya masukkan saja baki-baki tadi dalam perenggan keempat. Okey. Dan yang jadual warna merah ni samalah dengan jadual warna pink tadi, diletakkan di bahagian lampiran. Tulis dengan kemas, letak di bahagian lampiran. Okey, itu untuk 6.2. Benda yang sama saja. Okey, sebelum menghasilkan 6.2 ataupun 6.1, mesti hasilkan jadual ini dahululah. Baru kamu dapat menulis perenggan demi perenggan. Okey, untuk 6.3. Ada lagi di bawah ni kah? Tak ada, okey. Untuk 6.3, ini 6.2, 6.3. Okey, untuk 6.3, ada sedikit saja yang kamu kena tulis. 6.3 hanya ada 2 perenggan. Jangan pandai lebih-lebih jadi 4. Jadi 4. Bukan. 6.3 memang hanya ada 2 perenggan. 6.2 dengan 6.1 tadi bergantung sama ada 4 atau 5 perenggan. Tapi saya rasa rata-rata kita tahun ini saya tetapkan memang bukan saya tetapkan, dia memang akan jadi 4 perenggan lah. Okey. Tapi untuk 6.3 memang hanya ada 2 perenggan. Okey, perenggan 1 ni apa nak ditulis? Okey. Guna ayat ni pun boleh secara keseluruhannya. Okey, ini kamu boleh guna pakai secara keseluruhannya. Nak ubah suai pun boleh Saya tak kata mesti, tapi kalau kamu nak guna pakai pun boleh. Secara keseluruhannya pengkaji mendapati bahawa yang ini sehingga sampai sini. Yang color merah ni. Ayat ini adalah untuk objektif 1 ranking nombor 1. Siapa ranking nombor 1 tadi? Kamu tulis di sini. Syadira? Apa ranking nombor 1 kamu tadi, Syadira? Jawab macam mana galak? MBB tu apa? Meluangkan masa. Memberi? MBA. Meluangkan masa bersama keluarga. Bersama ahli. Bersama ahli keluarga lain. Bersama ahli keluarga. Contohlah kalau itu. Jadi, kamu akan tulis di sini, yang color merah ini. Secara keseluruhannya, pengkaji mendapati bahawa meluangkan masa bersama ahli keluarga lain adalah ciri keluarga harmoni yang paling dominan, yang paling banyak diamalkan, diterapkan dalam kalangan penduduk Taman Malihah. Full stop. Okey. Manakala faktor yang mempengaruhi ciri-ciri positif dalam kalangan ahli penduduk Taman Malihah adalah faktor apa tadi? Itu untuk ayat yang kedua dia. Yang color biru cikgu buat ni. Yang color merah untuk objektif yang kedua. Yang color merah untuk objektif pertama, ranking nombor 1. Yang color biru ini untuk objektif kedua, ranking nombor 1-nya. Siapa ranking nombor 1? Dekat 6.2.
Dekat sini ya, kamu carikan dekat sini. Cari siapa? Contohlah yang last sini. Apa nama faktornya sini? So faktor itu kamu tuliskannya dalam ayat kedua ini. Manakala faktor yang mempengaruhi pembentukan ciri positif dalam kalangan penduduk Taman Marihah adalah faktor apa. Lepas tu sampai situ warna biru sampai situ. Bukan sampai situ sampai situ. Sampai ya. Sampai ayat situ adalah warna biru. So yang ayat seterusnya ini hasil dapatan ini menunjukkan objektif yang terdapat. Ini ayat standard lah. Lepas kamu menyatakan objektif satu dengan menyatakan objektif kedua, barulah kamu boleh tulis hasil dapatan ini menunjukkan objektif kajian adalah tercapai. Full stop. Okay. Yang di bawah sini, yang di bawah itu, yang ini adalah pengkaji harapan kamulah, harapan atau cadangan untuk kajian kamu ni dilanjutkan, kajian kamu dilanjutkan untuk kajian yang lebih baik pada masa akan datang kah? Itu cadangan. Adapun harapan kamu apa? Harapan kamu supaya dengan adanya kajian seperti ini dapat membentuk pelbagai program, membantu menghasilkan pelbagai program yang boleh menekankan ciri-ciri keluarga harmoni dalam kalangan penduduk Taman Marihah. Itu harapan. Kalau cadangan tadi, supaya cadangan ni, kajian kamu ni dilanjutkan untuk melakukan kajian-kajian yang lebih terperinci tentang keluarga harmoni di masa akan datang. Banyak ayat saya guna sekarang ni. Kamu pilih-pilih lah. Ataupun kamu buat sendiri pun boleh. Cuma yang cikgu tekankan adalah untuk 6.3 hanya ada 2 perenggan. Which is perenggan pertama menyatakan ranking nombor 1 objektif 1, ranking nombor 1 objektif kedua. Kemudian ayat ini. Lepas tu perenggan yang keduanya adalah harapan ataupun cadangan untuk kajian kamu ini. Habis sudah. Habis lah kalau dah sampai tahap ini. Cuma untuk rujukannya kita. Boleh? Boleh. Boleh. Itu saja. Jadi bila yang dah ada bab 5 tu, kamu dah boleh buat untuk bab 6 sudah. Senang saja. Tapi dengan syarat jadual-jadual yang cikgu sebutkan, jadual merah ini dengan jadual pink ini, hilang. Jadual pink tadi mesti hasilkan dahulu. Jadual pink ni hasilkan dahulu supaya kamu dapat menghasilkan perenggan-perenggan dalam bab 6.0. Okey. Baik, itu saja untuk ABK ni. ABK pulang, kerja khusus ini. Baik. Saya rasa saya nak tuliskan sedikit saja, okey. Ini ni. Saya teruskan kepada ABK sekejap saja. Sebab sekurang-kurangnya saya dah sentuh sedikit tentang carta. Jadi bila next PDP, kita boleh murnikan lagi ini. Soalan ABK carta. Okey, cikgu. Okey, ini dalam Cikgu. buku. Yang dalam grup SMA, apa saya pun graf macam pelik je, cikgu. Tapi bentuk grafik bentuk grafik. Bentuk siapa nama tu tadi? Bentuk piramidnya okey lah. Tapi bila kamu dah bandingkan dengan yang rakan-rakan lain hantar kan? Ada juga yang hantar kan? Ada saya banding, cikgu. Ya, saya nangis je pelik. Itulah. Tapi saya tak cakap pun itu graf apa betul. Saya hanya bagi saja kan. And then bila kamu hantar tu kan, kamu nampak so syukurlah. Dia betul lah graf piramid. Memang betul graf piramid. Dua-dua tu graf piramid. Maksudnya sekarang ada jugalah di kalangan anda ini yang boleh nampak itu adalah graf piramid. Cuma detailsnya itu sajalah hanya dimurnikan lagi. Sebab saya nak minta jawapan dengan Cikgu Siti pula. Dia jawapan tu ada pada dia.
Kita boleh bincanglah hari Isnin nanti. Selepas carta. Okay. Cikgu rasa nak habiskan dulu semua ABK. Kita hanya tinggal 2 je. 2 gig carta tu je lagi. Lepas ni bawa kita boleh saya akan plan untuk kita drill ABK dengan kita continue dengan dasar-dasar. Dasar-dasar tu agak boring lah juga. Dasar dengan saya kata boring, jangan kamu kata dengan orang lain, cikgu kami pun kata benda tu boring. Tidak, tak boleh. Janganlah kata macam tu dengan orang lain. Dia fakta. Kali ini memang fakta. Kamu tak boleh tukar-tukar, tak boleh sebab dia macam dasar penswastaan. Kamu kena baca detail, kena baca nak menulis pun dengan betul-betul lah dia punya wording tu dalam dasar penswastaan. Contohlah dasar penswastaan, dasar pandang ke timur. Tapi sekarang dasar pandang timur kita sudah ada dasar pandang ke timur 2.0 sudah. Tapi saya rasa exam kamu tak ada sampai itu. Dia masih gunakan soalan yang terkini lah. Tak adalah, masih lagi menggunakan silibus yang sama. Sebab dalam buku kamu tak ada dasar 2.0 kan? Dasar pandang ke timur. Saya tengok itu, seingat saya tak ada lah. Okey, dasar kemudian kita cerita. Yang ni dulu. Tadi saya dah cakap, kalau soalan ABK, kalau dia nak kamu lukis graf, dia hanya menggunakan perkataan carta ni saja. Oh, tak nampak. Kalau dia tanya sediakan carta, senang sudah hidup kamu tu. Hanya ada 2 pilihan saja carta kamu. Hanya ada 2 pilihan. Sama ada carta bandingan ataupun carta bertingkat. Bertingkat ni carta tong. Bandingan 2 gig graf. 2 gig carta pi. Carta tong tong drum lah. Tong drum. Macam tu. 2 saja. So, kamu tak perlu risau nak pilih banyak bentuk-bentuk carta lain. Tak ada. 2 ini saja. Kalau soalan itu minta carta. Kalau soalan itu kata sediakan graf, barulah kamu digest balik. Graf bar kah, graf garis kah, gabung kah, piramid kah, positif negatif kah. So, ada banyak kalau graf kan. Tapi kalau soalan itu minta carta, syukurlah kamu. Hanya 2 saja. Okey. Kita tengok carta apa yang diminta oleh soalan 31 ini. Kalau dalam buku, kamu contohlah buku tu. Jumlah kenderaan bermotor yang didaftarkan di Malaysia mengikut jenis dan bulan pendaftaran tahun 2013. Okey. Banyak clue dekat sini. Pertama, kamu lihat dia adalah jumlah kenderaan bermotor yang didaftar di Malaysia. Itu kehendak dia. Kehendak dia lah. Kehendak dia jumlah. Cikgu, jumlah tu komponen kah compound? Jangan fikir komponen compound sekarang. Sebab dia bukan graf. So, jangan anggap dia komponen tak. Komponen lah. Komponen compound bukan. Dia kalau graf boleh kamu concern perkara itu. Tapi kalau carta tidak sangat memberi kesan. Okey. So dia nak jumlah kenderaan bermotor, jumlah kenderaan bermotor yang didaftar. Didaftar ini yang dia mahu. Ikut apa? Ikut jenis dan ikut bulan. Tapi tahun 1 sahaja. 2013. Salah. Tahun hanya 1, 2013. So, minta jumlah kenderaan bermotor ikut jenis, ikut bulan. Sini sudah kita nampak. Biasanya, okey. Kalau ikut ini, ada perkataan ikut ni, selalunya ini akan jadi apa? Jadi petunjuk. Ini akan jadi petunjuk. Petunjuk
tapi hanya ada 1 tahun. So, dalam kepala kita ni, kalau soalan selalunya, 1 tahun ini, okay, yang 1 tahun ni akan menjadi carta tong. Akan menjadi carta tong selalunya. Namun kalau bandingan pun boleh juga ada 1 tahun, tapi cara penulisan soalan itu berbeza sedikit. Okey, untuk soalan 31 ini adalah jumlah kena bermotor daftar ikut ni akan jadi petunjuk, tapi tahun hanya ada 1, so dia akan jadi carta tong. Carta bertingkat, carta pai bertingkat. Dalam buku kamu carilah di muka surat awal-awal tu, carilah carta tong tu macam mana bentuknya, carta pai tong. Dia bentuk macam ni lah secara kasar. Okay, now bila kita tengok salah satu ciri untuk carta tong ni, dia hanya ada 1 tahun. Ciri yang kedua yang mengesahkan lagi ini adalah carta tong adalah yang kita ikut ini, yang akan jadi petunjuk ini. Jadi 2 benda, 1 jenis, 1 bulan. Kalau jenis ini, biasakan kalau jenis ini, kamu tengok dia ada berapa jenis. Jenis kenderaan bermotor, tengok. Kenderaan jenis motosikal dalam tempoh 6 tahun, motosikal. Satu lagi, kenderaan jenis bas dan teksi. Satu lagi, kenderaan apa tu? Oh, tak ada. Kenderaan apa lagi? Pemilikan individu. Jenisnya menggunakan istilah pemilikan individu, jenis motosikal, jenis bas dan teksi. Jenis. Okey, mengikut jenis. Menggunakan unit. Okey, unit dalam sini. Lepas tu, dia kena ikut bulan juga. Ikut bulan juga. Apa bulan yang dia beri? Bulan Februari, bulan Mei, bulan Mac. Apa lagi bulan yang ada dalam sini? Januari. Februari. So, 2 perkara yang kamu kena ikutnya berbeza. 2 perkara berbeza. Seolah-olah macam, nak kata bar memang tak boleh bar lah sebenarnya macam tapai. Jadi, ada 2 benda yang nak diikut, 2 benda yang tak sama langsung. Satunya adalah jenis, satunya adalah bulan. 2 benda yang tak sama langsung yang kamu kena ikut secara serentak. Maka, sebab itu, ini, ciri yang petunjuk ini, petunjuk mengikut jenis dan petunjuk mengikut bulan. Ciri ini mengkonfirmkan lagi, mengesahkan lagi bahawa carta yang dia minta adalah carta bertingkat. So, cikgu nak emphasize dekat sini bahawa bila kamu baca soalan, tengok mana satu yang, apa ciri yang mengesahkan ini adalah carta tong bertingkat selain daripada 1 tahun. Tapi 1 tahun ni bahaya, jangan kamu anggap bila 1 tahun terus jadi tong bertingkat. Tidak semestinya. Okey, bila nampak 1 tahun, mungkin boleh jadi tong bertingkat. Tapi apa yang mengkonfirmkan lagi adalah dia punya petunjuk sini. Dia punya ikut apa ni. Satu ikut jenis, satu ikut bulan. 2 perkara yang berbeza, kamu nak ikut serentak. So, sinilah timbulnya, sinilah yang mengesahkan bahawa soalan ini soalan tong bertingkat. Carta bertingkat. Carta pai bertingkat. Bukan sebab jumlah. Bukan sebab jumlah. Jumlah pun belum confirm lagi itu tong bertingkat. Belum confirm lagi. Dia punya ikut ini. Dia punya petunjuk sini. Sebab kamu terpaksa ikut 2 perkara yang berbeza langsung. 1 jenis, 1 bulan. 2 perkara berbeza kamu kena ikut. Jadi, confirmlah bahawa ini soalan tong bertingkat. Baik. Maka, apabila kamu baca soalan ini, bila kamu baca soalan ini, kita dah tahu kan yang akan jadi tong bertingkat nak. Sebab petunjuk itu 2 perkara berbeza. Jadi, kamu pun tahulah ada dua jadual lah jadinya. Satu jadual untuk jenis. Satu lagi jadual untuk bulan.
Sebab ada dua petunjuk yang berbeza, tak boleh digabungkan. Jadi kamu dapatlah dua jenis jadual. So satu jadual untuk jenis. Satu lagi jadual. Okey, saya tulis ni kecil. Maksudnya tak semestinya kiri dan kanan lah. Kamu boleh tulis atas tu jenis, bawah tu bulan boleh. Okey. Now, apabila ni saya dah bagi tahu apa yang bakal kamu nak tulis, okey. Okey, kita cerita sedikit berkenalan dulu dengan lambat saya nak berkenalan. Berkenalan dengan Carta Tong itu. Okey, berkenalan dengan Carta Tong. Carta Tong ada satu carta pai sini. Dan tong dia lah. Tong dia ni. Lah, jahatnya. Tak cantik. Dia lah tu. Okey, ada tong. Hai, lucu juga cikgu berlukis. Okay, kamu tahulah dia bentuk carta tong. Saya malas nak keluarkan pembaris. Okey. Itu carta tong kamu. Baik, apa yang ditulis yang cikgu nak tekankan adalah dia punya perkara dalam carta tong tu. Tong tu tentang apa? Bulatan tu tentang apa? Okey. Tong tu tentang apa? Bulatan tu tentang apa? Nak melukis nanti hari Isnin nanti saya bagi tahu. Macam mana nak lukis? Sebab dia ada template-nya sendiri. Dia ada template-nya sendiri. Okey, cikgu. Sini dengan sini. Agak-agak lah. Template ni nanti saya share. Hari Isnin ke akan saya share. Mak bunyi pusak. Sorry, why? Okey. Macam tu lah. Ini senang. Kenapa senang? Sebab dia sudah fix tahu. Kamu perlu susah-susah kepala sudah. Fix bahawa garisan ini sudah fix 10 cm. Jangan lukis lebih daripada 10 cm. So mudah sudah. Okey, kita berkenalan dengan carta tong ini. Atas ini adalah dia punya carta pai. Ini garisan tengah dia, carta pai. Mesti bergarisan dengan 90 darjah. Sini kan 90 darjah. Kamu tahu 90 darjah macam mana dalam jangka sudut tu? 90 darjah tu macam mana dalam jangka sudut? Situlah dia. 90 darjah. So sini kamu akan letak betul-betul 90 darjah situ. Okey, tak apa. Jangan gagal dulu. So, barang apa yang nak diletak atas sini adalah jenis. Okey? Adalah jenis kenderaan. Kenderaan bermotor. Macam ni kita tahu untuk jenis, cikgu? Kerana macam mana kita tahu? Sebab dia adalah yang kita ikut nombor 1. Ikut apa? Ikut jenis. Maka jenis atas sini. Okey, kalau dia kata ikut bulan. Bulan lah atas ni. Maksudnya siapa yang nombor yang mula-mula kamu jumpa dalam soalan. Dalam soalan dia sebut siapa yang mula-mula dia sebut. Mengikut apa? Mengikut jenis. So, jenis itulah yang akan jadi bahagian atas itu. So, jenislah akan jadi sini. Maksudnya dalam jadual kamu nanti, dalam jadual jenis tu kelak, apa-apa yang nilai kamu dapat sini, kamu lukis di sini. Lukis macam ni. Lukis jenis. Engkau color. Okey. Untuk bahagian bawah sini, kalau sini sudah guna jenis, of course lah sini akan ambil dia punya bulan. Bulan maksudnya yang kedua.
ikut yang kedua. Apa yang dia ikut yang kedua tu? Itulah akan jadi tongnya nanti. Okey. Itu cikgu nak memperkenalkan apa barang nak dilukis di atas, apa barang. Apa perkara nak tulis di atas, apa perkara nak tulis pada bahagian tongnya. Dan yang mudahnya ialah tong ini hanya ada satu saja. Bila kamu sukat dalam graf nanti 10 cm je. Ini dah berapa cm ni? Baru sampai 9, 10. So, maksudnya dia punya ketinggian hanyalah 10 cm saja dalam catapai kamu. Tak akan lebih, tak akan jadi 12. Biasa kita pakai 12 kan? Tapi untuk catapai, dia hanyalah 10 cm sahaja. Dia punya tinggi itu 10 cm. Okey. Itu sudah memperkenalkan bentuk. Lepas tu nanti kamu akan lukisnya punya memang kamu kena lukis lah dia punya tong-tong, dia punya divider ni. Cikgu, Oi. keluasannya pun lebarnya tidak guna apa-apa ke cikgu? Lebarnya template nanti cikgu bagi. Oh, okay. Hari ini saya tak nak banyak sangat sebab tadi dah cerita tentang bab 6. Hari ini saya nak kamu buat sedikit saja untuk persediaan hari Isnin. Apa yang saya nak minta kamu buat ialah okey. Berbalik kepada jadual tadi bentuk sudah saya selesaikan, tapi nak lukisnya bukan hari ini. Sebab ada yang tak ada jangka sudut. Kena ada jangka sudut dulu barulah seronok kita nak melukis. Okey, untuk hari ini persediaan untuk hari Isnin kelak latihan 31. Okey, kita ada dua jadual jenis dengan bulan tadi kan. Okey, jenis ini saya letak awal sini. Jenis ini kita lukis pada carta atas tu kan. Carta pi. Bulan ini pula kita lukis pada tong dia. Okey, dua benda berbeza menghasilkan dua jadual berbeza. Alright, so saya minta anda buku kamu tu sila rujuk muka surat. Saya nak cari muka surat dia dulu. Muka surat catapai. Okey, muka surat 35. Okey, lihat muka surat 35. Page 35. Page 35. Okey. Now, dalam page 35 itu jadual di atas. Okey. Saya tak mau perkataan guna jadual di atas, jadual di bawah. Saya nak mata kamu nampak. Contoh ini jenis kenderaan Belah dulu satu jenis kenderaan. Ini standard jadual kita kan. Tahun tak payahlah sebab tahun hanya ada satu, 2013. So tak perlu tulis. Apa yang kamu perlu tulis? Okey. Muka surat 35. Jadual, ada dua igit jadual sana. Jadual yang, untuk jenis ini, kamu letak jumlah. Ini jumlah. Jumlah. Sini ialah peratus. Sini ialah sudut. Kelak, lepas ni saya bagi tahu macam mana nak kira. Manakala untuk bulan, jadual yang di bawahnya. So, yang tak ada buku muka surat 35 ni memang kamu tak tahulah apa yang cikgu sedang cakap. Kena ada buku, page muka surat 35. Okay, jenis tak sudah. Untuk yang bulan ini kan untuk yang tong. So, ada apa? Jumlah juga. Tak ada beza. Kemudian peratus pun tak ada beza. Tinggi. Dengan tinggi. Sebab tu namanya dekat tong. Sebabnya makin tinggi. Kan tadi cikgu madah tingginya 10 cm aja. Tinggi ini dalam bentuk sentimeter lah kelak. Dalam bentuk sentimeter. Sudut dalam bentuk sudut lah. Macam ni. So, now.
pengiraan dia. Contohlah. Okey, saya pergi kepada bukan pergi muka surat lah, saya alih sikit alih ke tepi tak sikit. Alamak, tak mau. Jauh sangat. Pergi sini. Pergi tepi sini. Okey, pergi tepi sini. Oi, berlari dah pulang ni dah. Now, ini cikgu nak ajar cara nak hitung sudut. Tapi saya rasa pelajar pun tahu sebenarnya. Okey, sihat. Kita bercakap tentang jenis dulu, okay? Jenis. 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 Okay. Contoh. Jenis pertama adalah motosikal. Okay, jenis pertama adalah motosikal. Okay, motosikal. Kemudian dia punya jumlah itu unit. Tadi cikgu angkat jumlah sana kan? Kamu letaklah sebab jumlah ni sebab dalam page 35 tu dia menggunakan unit jumlah. Dalam sini dia menggunakan unit lah. Berapa unit motosikal yang ada. Okey, cuba baca dalam situ. Ada berapa unit motosikal yang dia ada sepanjang tahun 2013? 31. Ini kan? 311.461. 461. Where is my? Okay, 311,461 unit. Okay, jumlah kenderaan yang berdaftar adalah unit. So, atas ni kamu letak jumlah kenderaan bermotor yang berdaftar. Okay, unit ini. Kemudian kamu carilah kenderaan-kenderaan lain. Apa lagi kenderaan lain yang ada situ? Kereta. Motosikal. Kereta. Kenderaan kereta. Okey, kereta. Tulis. Lepas kereta. Apa lagi jumlah Januari? Okay, kenderaan bas dan teksi. Bas dan teksi. Bas dan teksi. Okay. Lori. Kenderaan barangan. Oh, barangan. Okay, isi. Okay, kemudian lepas unit tadi apa cikgu kata? Lepas unit ataupun jumlah, kalau ikut yang page 35 tadi, dia kata peratus kan? Peratus. Okay, peratus. Okay, jumlah. Kena ada jumlah saya cikgu. Kan soalan tadi jumlah kenderaan. So, mesti ada jumlah. Cari berapa jumlah keseluruhan ini. Berapa jumlah keseluruhan dalam petikan? Ada tidak nyamadah? Ada tidak nyamadah dalam petikan tu? Baca. Daripada batok mungkin tak ada. Si jumpa pun cikgu, baca lagi daripada perenggan atas. Baca lagi, baca. Kenderaan, motor. Sebab saya kata, setiap perenggan itu kamu kena tangga. Ada sikit maklumat dalam setiap perenggan. Mungkin kamu baca kali pertama, perenggan satu ni tak ada apa-apa makna pun. Pergilah masuk perenggan kedua, ada motosikal. Kamu pindah. Motosikal lah semua kamu pindah. Lepas bila jumlah, tak ada pun cikgu. Bacalah balik dekat perenggan satu, mungkin ada. So, dalam perenggan satu ni ada sejumlah, ni didaftar sepanjang tahun 2013 katanya. So, 653,650 unit. So, itu jumlah dia yang sebenarnya. Maka, daripada jumlah ini, of course lah kamu dapat mencari peratus. Ulang balik cikgu, macam ni cari peratus. Macam mana cari peratus? Kalau 311,461, berapa peratus tu? Macam ni cari peratus? Klik. Tak boleh tak tahu macam mana cari peratus. Macam mana cari peratus? Lagi dah 100. 6, 5, 3, 6, 5, 0. Okey, macam ni cari peratus. Untuk motosikal. Motosikal ni. Berapa peratus motosikal ni? Motosikal berapa peratus?
Kamu carilah. So, hitung macam mana cari peratus, hitung. Okey. Kamu sepatutnya dapat 47.65. Okey, kamu dapat itu. Hitung, dapatlah ini. Now, lepas peratus tadi, apa? Sudut. Sudut kan sebab ni adalah untuk catapai dia kan? Sudut. Okey, untuk sudut ini, kamu tahu, salah. Sini mesti kamu dapat 100. Sini nanti kamu mesti dapat 360. Okey, bahagian jumlah ni memang dah fix sudah. Sebab kita tahu 100 jumlah keseluruhannya mesti 100%. Sudut pun jumlah keseluruhan satu pusingan lengkap itu mesti 360 darjah. Okey, macam mana kita nak hitung dia punya daripada peratus pergi kepada sudut? Kamu darabkan nilai peratus yang kamu perolehi itu darab dengan 3.6. Okey. Ini mula-mula kamu ambil ni yang unit daripada petikan. Kemudian untuk peratus ni kamu hitunglah macam mana caranya. Takkan saya nak bagi tahu lagi. Dapatlah ini. Okey. Daripada sini pergi ke sudut, kamu hanya darabkan sahaja. Okey, darabkan sahaja nilai peratus ini. Apa-apa nilai peratus ini darab dengan nilai peratus ni darab dengan 3.6 untuk dapat sudut. Saya tulis warna merah ni ya. Maksudnya 47.65 kamu darab dengan 3.6. Kamu dapat berapa? 171.54%. Okey. Okey kah? Okey, cikgu. Jadi, buatlah untuk kereta, buatlah untuk bas taksi, buatlah untuk barangan. Okey, bila kamu tambah-tambah sini, mungkin sini akan jadi 99.99, letaklah sebagai 100. Mungkin sini bila kamu tambah-tambah, dapatlah 360.5 kah, 360.6.1 kah, ataupun 359.9 kah, siap hal. Letaklah sebagai 360 sahaja. So, hasilkan, lengkapkan yang ini dulu. Okey, untuk yang keduanya pula, mana pensel? Okey, untuk yang keduanya pula, okey. Jadi okay. Ini untuk jenis kan? Okey, untuk yang apa lagi yang bulan. Okey, bulan. Untuk bulan pula benda yang sama juga saya nak kamu hasilkan hari ini. Color merah, color biru. Bulan. Okey, untuk bulan. Bulan, apa bulan yang ada? Bulan yang ada Januari. Okey, bermula dengan Januari. Januari, berapa unit yang ada? Mencatatkan paling tinggi sebanyak 128.242. 128.242 unit. Okey. Februari. Cari apa bulan-bulan yang ada. Bawah sekali nanti mesti jumlah. Okey, jumlah. Dan part yang sangat kritikal, jumlah ini mesti sama dengan jumlah di atas. Mesti sama. Dia tak bagi tahu dalam sini kan? Tapi kan dia sudah kata sejumlah 653.650 unit kenderaan telah didaftarkan sepanjang tempoh bulan Januari hingga Jun 2013. Maksudnya jumlah itu mesti sama. Januari hingga Jun 600 lebih. Segala jenis kenderaan bermotor tadi jumlah pun 600 lebih. So mesti sama.
Jadi kalau kamu tak dapat tak sama tu, mesti ada kesilapan. So, mesti sama ini dengan ini mesti sama. Ini dengan ini mesti sama. Okey, berbeza perkara yang selepas ni berbeza. Lepas ini, lepas tu peratus. Okey, peratus. Hitunglah kamu bawah peratus. Bawah ni memang 100%. Kemudian, okey, contohlah untuk Januari kamu dapat 19.62%. Okey, cari cara macam ni. Kemudian sini, kolom yang terakhir adalah kolom tinggi. Tinggi dalam sentimeter. Jumlah bawah sini mesti 10 sentimeter sahaja. Jangan pandai-pandai 12. Dia mesti 10 sahaja. So, macam mana nak jadikannya 19.62% ini menjadi tingginya? Kamu nak buat operasi apa? Darabkah apa? So, operasinya adalah hanya kamu bahagikan dengan 10. Inilah peratus ini kamu bahagikannya dengan 10. So, 19.2 ni bila bahaginya 10 berapa? 19.62 bahagi 10. Kamu dapat 1.96 sentimeter. So, isilah semua. Nilai dia mesti akan jadi 10. Dalam masa yang sama, konsep perbundaran itu kena apply. Jangan main hentam-hentam. Hentam-hentam dia kata bahagi dengan 10, kamu semua main hentam-hentam, pindah-pindahkan titik perpuluhan. Jangan juga macam tu. Memanglah bahagi 10 tu maksudnya kamu pindahkan titik perpuluhan. Tapi kena tulis untuk bahagian tinggi ini kena tulis sehingga 2 angka, 2 tempat perpuluhan. Okay, nombor kamu sini ada 4 kan? Bila kamu anjakkannya jadi 1.96. Mun situ jadi 7. Katalah 19.67. 19.67. Apa akan berlaku sini nanti? Lain lah. Jangan ke 96 juga. Konsep perbundaran itu perhatikan. Baik. So, saya dah letak formula-formulanya. Tugas hujung minggu ini untuk preparation hari Isnin. Hasilkan 2 jadual dulu. Jadual jenis dengan jadual bulan. Hasilkan 2 dulu. Dan beli projektor. Projektor pula. Ni jangka kasut dulu ni beli. Untuk persediaan hari Isnin. So, hasilkan 2 ni untuk kita melukis graf. Okey, itu sahaja hari ini. Saya tak tahulah berapa orang ada di dalam. 13 orang. So, boleh Okey kah? Okey, cikgu. Okey, cikgu, boleh. Okey, tak apa. Saya sudah ada record tadi. Sekejap. Okey, pause.